pun dengan apa yang disebut sebagai harassment ini. Jadi saya rasa itu adalah perkara-perkara yang harus kita lihat kerana kita mahu satu undang-undang yang jelas dan juga yang tepat pada tempatnya. Dan itu menjadi perkara-perkara yang saya harap Tuan Speaker Yang Berhormat Menteri boleh jawab dalam penggulungan nanti. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri ambil maklum. Selanjutnya silakan Yang Berhormat Sepang, silakan. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Terima kasih. Tuan Speaker, saya ingin juga mengambil bahagian ini. Pertamanya, Tuan Speaker, saya mengatakan bahawa walaupun mungkin saya ada sedikit kritikan kepada undang-undang ini, tapi pada dasarnya saya rasa undang-undang CPC ini undang-undang yang terbaik lah. Sebab itulah kita, Tuan Speaker, agak kritikal dengan undang-undang seperti SOSMA. Sebab kita rasa CPC adalah undang-undang terbaik untuk beri keadilan. Walaupun di sana mungkin ada kekurangan di sana sini. Tuan Speaker, tadi saya tengah mendengar sahabat saya daripada Subang, daripada daripada tempat Sungai Buloh dan juga daripada Puchong. Ini dua-dua peguam senior. Tuan Speaker, kalau kita nak bercakap tentang soal keadilan semata-mata, Tuan Speaker, memang saya rasa 98A ini juga kita boleh pertikaikan. Sebab Tuan Speaker, hanya kerana seorang itu dituduh dan juga disiasat, dia belum lagi dikatakan bersalah. Maknanya dia hanya dianggap tidak bersalah berdasarkan prinsip presumption of innocence. Tapi oleh kerana nature kesalahan ini, iaitu kesalahan yang kita kata sexual related case, maka sebab itulah saya rasa kerajaan merasakan bahawa perlunya undang-undang ini kita mungkin modify sikit sehingga kita mungkin compromise dengan izin prinsip-prinsip seperti presumption of innocence dan sebagainya. Dan malahan, Tuan Speaker, mana-mana permohonan kalau berbentuk ex parte, Tuan Speaker, dia adalah drastic, adalah satu draconian juga in nature. Sebab kita hanya memberi satu pihak saja mendengar. Sebab undang-undang ni pada dasarnya kita mesti bagi kedua-dua pihak hak untuk mendengar. Tetapi saya kata nature kesalahan ini menyebabkan undang-undang ni is molded dengan izin in such a way untuk memastikan supaya penguatkuasaan undang-undang ini dapat dilakukan dengan efisien. Tuan Speaker, saya merasakan Tuan Speaker, kalau kita mungkin nak lebih baik undang-undang ini, kalau kita cakap tentang soal dua-dua keadilan ini, mungkin kita boleh ambil roh undang-undang injunksi, di mana sesuatu permohonan yang berbentuk ex parte itu dia ada lifespan. Dalam masa 14 hari, kamu mesti mohon untuk inter parte, untuk memastikan permohonan itu boleh dilanjutkan setelah dua-dua pihak dengar. Seperti mana kata YB Puchong tadi bahawa kita tidak boleh buang hak seorang itu untuk set aside. Sama ada dia buat atau tak buat, itu satu hal lain. Tapi bagi saya, Tuan Speaker, permohonan di bawah Seksyen 88A3 ini, mungkin seolah-olah Tuan Magistrate ataupun pihak hakim itu, dia hanya ada kuasa sama ada nak set aside ataupun tidak set aside. So, kemungkinan dia merasakan perintah protection order itu baik, tapi dia kata perlukan dengan izin very maknanya apa? Di apa dalam bahasa Melayu? What is very? B-A-R-Y? Very apa? Tak tahu dalam bahasa Melayu apa. Sapang, boleh minta penjelasan? Ini tentang hak untuk memohon untuk mengetepikan perintah. Tadi saya sudah sebut bila kalau perintah perlindungan ni diberi masa siasatan, tentunya hak untuk memohon untuk mengetepikan mesti ada sebab permohonan itu dibuat secara ex parte. Mangsa atau wakil dia atau pendakwa raya, mangsa atau wakil akan memohon kepada mahkamah secara ex parte. Tapi bila perintah perlindungan diberi lepas dituduh di mahkamah, proses itu bukan lagi ex parte. Semua pihak adalah di depan. Jadi dalam keadaan itu, bila permohonan untuk perintah perlindungan dibuat dan semua pihak ada, tertuduh pun boleh jawab terus because dia adalah di hadapan mahkamah. Dan dalam keadaan itu, kita tidak perlu lagi hak untuk memohon untuk ketepikan. Jadi, boleh Sepang terima pandangan itu dan setuju dengan itu. Terima kasih kepada Tuan daripada Sungai Buloh, YB Sungai Buloh.
beliau membezakan antara investigated dengan charge. Yang satu bagi saya satu cadangan yang boleh di consider. Tapi saya mengatakan kalau kita strictly speaking bercakap tentang presumption of innocence, atas dituduh pun belum lagi dikata bersalah. Kalau kita cakap dari segi soal keadilan saya kata tadi. Tuan Speaker, saya mengatakan tadi Tuan Speaker, oleh kerana dalam permohonan di bawah provision 98A3 ini, pihak hakim atau magistrate ni hanya diberikan kuasa untuk set aside ataupun tak set aside. Tidak ada kuasa lain. Saya mencadangkan kalau boleh di samping set aside kita juga masukkan perkataan vary. Maknanya mungkin magistrate mengatakan perintah protection ini agak-agak adil tetapi mungkin ada yang perlu dipinda dan sebagainya. Yang vary itu maksudnya. Itu yang kedua. Yang ketiga Tuan Speaker, saya merasakan undang-undang ini tanpa adanya undang-undang seperti dipanggil undang-undang dipanggil SORA. SORA adalah Sexual Offenders Registration Act. Seperti setengah negara ada undang-undang itu. Sebab undang-undang ini mengatakan bahawa mana-mana pesalah seks ini yang telah disabitkan bersalah mesti wajib mendaftar. So dalam keadaan begitu, saya merasakan bahawa kalau kita ada tuan saya nak beritahu kerana apa kita akan lebih konflik di sini Katakan kita berhadapan dengan seorang pesalah seks yang telah pun didapati bersalah. Convicted. Tapi dia tidak pernah investigated, neither discharged. Tapi dia adalah seorang convicted crime, seorang convicted offender. Tapi macam mana dalam keadaan itu? Adakah dia agak juga, saya nak tanya pada menteri, adakah dia juga akan is caught by this section atau tidak? Jadi saya nak tanya Tuan Speaker, saya rasa undang-undang kita nak buat ni, kita mesti memastikan undang-undang ni bukan saja dapat dilaksanakan, tapi dapat dilaksanakan secara berkesan. Sebab itu saya merasakan bahawa hatta dari segi bahasa Melayu pun, tadi kita dengar perkataan mengendap. Tapi kalau saya tengok dalam kamus, dia kata stalking ini adalah menguntit. Saya tak pernah dengar perkataan menguntit pun. Menguntit saya tak tahu apa. Mengendap ni mungkin hanya sebahagian daripada stalking. Stalking dalam satu gambaran yang lebih besar adalah satu kesalahan yang agak berat Tuan Speaker. Sebab stalker ni Tuan Speaker, dia adalah orang-orang yang biasanya lah saya rasa, orang-orang yang mungkin ada kesalahan-kesalahan yang telah disabitkan salah seperti convicted rapist ni, inilah orang-orang yang patutnya kita fokuskan. Sebab kalau orang-orang seperti ini kita biarkan Tuan Speaker, kita khawatir walaupun kita ada undang-undang perkataan stalking ini, tapi kalau undang-undang ini mungkin kata oleh setengah daripada pembahas kita ada loophole, ada dipanggil lakuna yang menyebabkan ramai orang-orang yang boleh menggunakan kelemahan itu, kelonggaran itu untuk mereka melakukan kesalahan. Jadi saya harap pihak menteri dapat mungkin memberikan satu jawapan. Bagaimanakah kita nak mengatasi kesalahan yang telah pun disabitkan bersalah di bawah Seksi 98A. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sepang kalau ikut senarai ini. Yang